roh ya, bila hati kita ni dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya, barulah roh kita ni boleh kita guna tuan-tuan. Untuk apa? Untuk melihat hakikat tadi. Warruhu lil musyahadah. Selalu kita dengar iman musyahadah, iman musyahadah. Inilah iman musyahadah roh kita. Roh kita ni berfungsi. Sekarang ni tak berfungsi pasal apa? Pasal ada hijab. Pertama, hijab tubuh kita. Tubuh kita menghijab roh kita. Jadi kalau bebas daripada tubuh kita, roh kita nampaklah. Bila kita mati. Bila kita mati, roh kita kasyaf. Semua jadi kasyaf. Bismillahirrahmanirrahim. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Fakasyafna anka ghita'aka. Maka pada hari ini kami angkatkan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh kamu atau hati kamu, dengan cara kami matikan kamu. Fabasarukal yauma hadid. Maka pandangan roh kamu pada ketika itu sangat tajam. Termati saja roh kita keluar, tajam. Nak tengok apa saja nampak. Akhirat nampak, dunia pun nampak, anak-anak cucu kita di rumah pun nampak. Ini yang selalu orang salah faham tuan-tuan. Dalam setengah kitab diterangkan, ya, ada kalanya pada waktu malam atau siang, mak bapak kita yang mati balik ke rumah tengok anak cucu. Orang tanya saya, betul ke ni? Kata-kata itu betul, tapi kepahamannya bukan macam tu. Yang awak faham tu salah. Bukanlah roh tu balik tengok bini dia tengah masak ke. Tak ada tuan-tuan ya. Bila dah meninggal, roh tu di alam barzah. Yang dikatakan balik ke rumah tu kerana pandangan tajam, dia nampaklah kat rumah. Walaupun dia di alam barzah, dia nampak. Sebab apa? Allah Ta'ala dah sebut, fakasyafna anka ghita'aka fabasurkal yawma hadid. Maka pandangan roh kamu pada hari itu sesudah mati itu sangat tajam. Kalau rumah aja biasalah. Kalau dia nak tengok rumah, roh tu nak tengok rumah, nampak lah. Bukan rohnya balik, tak ada. Kerana setiap roh yang orang yang mati itu memang letaknya di mana? Di alam barzah. Dia tak boleh balik ke dunia ni, tak boleh pergi ke akhirat. Habis macam mana kadang-kadang ada orang panggil sahabat, mak dia mati balik, nenek dia balik. Itu sebenarnya syaitannya, ya. Orang yang berkawan dengan syaitan ni bila mati, syaitannya menyerupa tuan dia. Nampakkan diri kepada anak cucu. Betul mak, saya kenal lah pakaian mak, saya kenal lah rambut mak, hidung mak, semua betul mak. Memang betul lah tuan-tuan. Suara pun suara sama. Sebab itu kita dilarang sahabat dengan jin, dengan syaitan ni. Kita macam dia. Kalau orang tahu memang tak mau tuan-tuan. Nak dekat-dekat pun tak mau. Saya ngobrol orang biasa lah tuan-tuan. Ada seorang nama, ada seorang orang lelaki ni, dia nak perempuan janda, jiran dia, jiran betul. Tapi jiran janda ni tak mau. Disihirkan dia. Sampai yang sihir ni lelaki ni dah tua dah, mati. Bila dah mati, berubat dengan saya. Jin cakap macam mana?
itulah Som, kenapalah engkau tak mau aku? Padahal dah mati ni 10 tahun. Kenapa dulu aku nak engkau, kenapa engkau tak mau? Kata perempuan ni, makcik ni, itu suara dia Ustaz, memang suara dia tu. Jiran saya tahulah. Macam mana suara dia? Yalah, itu setan dia. Tentulah suaranya sama. Jadi kalau gitu tuan-tuan, orang berkawan dengan syaitan dan jin ni, itulah syaitan jin tu dia boleh serupa betul, rupa memang betul dengan orangnya, suaranya pun, tapi hakikatnya itulah syaitan, bukan manusia. Sebab apa? Sudah apa tu? Sudah diterangkan dalam Quran, bila seorang mati itu berada di alam barzah. Senang saja tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa akhyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. 5 tahap ni kita ni sekarang tahap yang keberapa? Yang kedua. Akan datang yang ketiga. Bagaimana kamu nak kufur terhadap Allah sedangkan kamu dulu amwatan, tak ada nyawa, segumpal darah di perut ibu rahim. Fa akhyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Sekarang hidup. Summa yumitukum, kemudian mematikan kamu di alam barzah. Summa yuhyikum, di padang mahsyar. Summa ilahi turja'un. 5 ni. Macam mana kita tak boleh masuk hidup dalam rahim ibu kita, macam itulah kita tak boleh, bila dah mati itu roh kita tak boleh balik ke alam dunia ni. Habis yang balik tu siapa? Itulah hantu dia. Kalau bahasa orang kita, itu hantu raya mak awak. Lepas tu tak boleh main-main tuan-tuan. Ni perbuatan ni, amalan yang berkaitan dengan syaitan, dengan apa ni, jin, tak boleh main-main. Jadi amalan ni bila dilihat dari segi syariat, artinya dalam kesedaran macam ni lah, gunakan rasa fizikal kita, memanglah kita buat, tapi kita rasa tak sempurna. Pasal apa? Kita beramal ni untuk taat kepada Allah, sedangkan kita ni beramal, amalan kita ni apa sangatlah. Kata guru saya, nak faham senang saja. Kalau kita ada mempunyai seorang raja yang baik, yang selalu disanjung-sanjung, kita kasihi raja tu. Satu hari jadi dia, kita nak bagi apa? Hadiah. Tentu kita rasa takut, rasa malu. Ini raja yang kaya raya, yang hebat. Kita nak bagi hadiah, apalah hadiah aku ni? Kata guru saya macam tu. Jadi ibadat kita ni apa saja, apalah sangat. Ibadat kita ni apalah sangat. Sembahyang kita tu apalah sangat. Ya Allah, sembahyang aku, puasa aku ni apalah sangat. Ampunilah aku ya Allah. Ini semuanya tak sempurna. Rasulullah begitu. Rasulullah berasa begitu. Sebab itu Rasulullah malu pada Allah Ta'ala. Sangat tawaduk kepada Allah. Pasal memikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni maha agung, maha sempurna, maha bukan hanya raja tapi maha agung, maha sempurna. Yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah amalkan, Rasulullah rasa tak padanlah dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah, tak padanlah amal tu, sangat kerdil. Jadi inilah dimaksudkan wayah takiru indaka wujuduhu, sangat kerdil, sangat hina, sangat banyak cacat celanya apabila kamu rasa ada amal, iaitu di peringkat syariat. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, amalan tu kita boleh rasa, boleh lihat dari sudut syariat biasa dengan pencendera kita,
dan boleh kita lihat, kita rasa dari sudut hakikat. Jadi dari sudut hakikat ni lah yang jarang orang dapat pengalaman. Kerana hanya orang yang Allah hanya orang yang hatinya Allah hidupkan diberi cahaya. Sebagaimana yang telah kita pelajari tiga hikmah serangkai yang menyentuh tentang anwar al-waridah. Yang pertama, awrada alaikal waridah litakuna alaihi waridan. Allah limpahkan cahaya yang khusus ke dalam ruang hati anda supaya hati anda sentiasa bercahaya dan merasa adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Awrada alaikal waridah liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharriruka min rikil asyar. Allah limpahkan cahaya dalam ruang hati anda, yaitu nur iqbal, supaya dapat menyelamatkan hati anda daripada pengaruh makhluk dan memerdekakan hati anda daripada diperhamba oleh makhluk. Akhir sekali, awrada alaikal waridah liyukhrijuka min sijni ujurika ila fadai syuhudika. Allah limpahkan nur al-wisal ke dalam ruang hati anda supaya dapat mengeluarkan hati anda daripada penjara wujud diri. Wujud diri ada pendengaran, ada penglihatan, ada ilmu, hidup, ya. Jadi bila dikurniakan nur wisal ni, rupanya kita tak ada semua. Kita buta, kita pekak, kita bisu. Kenapa pula kita boleh dengar, boleh melihat? Dengan qadrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada tiga inilah baru kita mampu melihat amal tu dari sudut hakikat.